La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, kita dapat bertemu untuk sesi taklimat libat urus untuk kemasukan semula ke sekolah dan asrama bagi murid tingkatan 3 dan tingkatan 4 Sekolah Agama Menengah Rawang. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Jalil bin Hanafi untuk memimpin bacaan doa supaya majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Abdul Jalil yang mungkin ada kuliah di tempat lain di luar tapi masih sempat bersama-sama dengan kita untuk memulakan sesi taklimat dan juga sesi perjumpaan kita pada malam ini insya-Allah. Dan pertamanya yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang Ustaz Haji Aidil bin Mat, Ustazah Nuraini binti Jasman penolong kanan pentadbiran, Ustazah Khairin Nisa binti Karib penolong kanan Haliwal Murid, Ustazah Wan Najibah binti Wan Sulaiman penolong kanan co-curriculum, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, guru-guru, warden-warden dan juga ibu bapa serta pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita cuba singkatkan taklimat kita ni dengan ringkas dan padat. Namun kita memerlukan semua untuk hadir dan supaya maklumat ni dapat terus disampaikan, tidaklah melalui pihak-pihak yang lain. Jadi sebab itu kita buat perjumpaan ini, maklumat akan sampai terus kepada ibu bapa dan terus kepada anak-anak kita yang sudah lama tidak bersekolah. Mudah-mudahan akan ada satu hala tuju yang jelas dan juga maklumat-maklumat yang disampaikan itu dapat memberikan satu pencerahan kepada proses kemasukan ke sekolah dan asrama yang akan bermula pada selepas cuti Deepavali nanti insya-Allah. Okay, jadi saya mempersilakan yang pertama Ustaz Haji Aidil bin Mat, Pengetua Samer untuk menyampaikan ucapan beliau. Segala hormatnya mempersilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz
Abdul Hidi, ya. Yang berusaha Puan Nuraini binti Jasman penolong kanan pentadbiran, Puan Erunisa binti Karim penolong kanan HEM, Ustazah Wan Najibah mungkin ada, tak ada, dia masih berkursus agak, belum balik lagi kot, ya. Barisan warden, ya, guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak pelajar sekalian. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama, ya, dalam sesi libat urus, ya, bersama dengan ibu bapa dan juga pelajar, ya. Yang mana dalam sesi ini kita akan dapat taklimat yang teruslah daripada pihak sekolah berkaitan dengan pembukaan sekolah. Bukan pembukaan sekolah, PDP secara bersemuka, ya, untuk tingkatan 3 dan juga 4. Disebabkan Selangor telah pun memasuki fasa keempat, Pelan Pemilihan Negara. Jadi bermula pada minggu depan, ya, tingkatan 3 dan 4 akan hadir secara bersemuka dan secara penggiliran, ya. Dan minggu lepas tu pula akan bermula untuk pelajar tingkatan 1 dan juga 2, ya. Jadi tujuan kita buat taklimat ini, kita nak direct lah, terus dengan ibu bapa dan juga pelajar, ya. Sebab bila ada kata apa melalui ni, ya, mungkin ada maklumat-maklumat yang tertinggal ataupun maklumat-maklumat yang tidak tepat, ya. Jadi terima kasih banyaklah kepada ibu bapa yang boleh, ya, meluangkan masa untuk bersama-sama malam ini, dan kita harap apa-apa yang menjadi persoalan, ya, yang menjadi satu kemuskilan, ya, bolehlah dikemukakan pada malam ini, insya-Allah, ya. Mana yang kita boleh selesaikan, kita selesailah. Yang bukan dalam bidang pengetahuan ataupun bidang tindakan kita akan ajukan kepada pihak yang berkaitan lah, ya. Dan seperti mana libat urus kita bersama dengan ibu bapa dan juga pelajar tingkatan 5 pada 2 minggu atau 3 minggu lepas, banyaklah persoalan-persoalan yang dibangkitkan, antaranya berkaitan dengan warga sekolah, ya, guru dan juga kantin, pengawal dan sebagainya. Adakah mereka telah cukup vaksin dua dos? Jadi warga sekolah, maknanya yang berada di sekolah, daripada pengawalnya, pekerja kantinnya, pekerja kebersihannya, semua telah cukup 2 dos suntikan vaksin, ya. Dan begitu juga dengan guru-guru kita telah cukup semua dan tidak ada yang menolak ataupun yang tak ambil, tak ada, semua dah cukup dah, ya. Jadi kalaulah itu yang mendatangkan kebimbangan bagi ibu bapa, maka di Samir insya-Allah tidak adalah mereka yang tidak divaksinkan lagi, insya-Allah, ya. Dan begitu juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan asrama, ya, berkaitan dengan anaknya. Tadi pun ada yang WhatsApp saya, anak dia boleh tak, ya, dia tak datang lagi lah, maksudnya untuk asrama sebab baru divaksinkan, ya. Jadi kita ada sebenarnya masalah itu bukan masalah seorang, masalah yang melibatkan satu tingkatan, ya. Jadi kita ada kaedah-kaedah yang mana akan diterangkan nantilah, ya. Diterangkan nanti untuk mengatasi masalah, ya, bagi mereka yang memanglah, ya, ada kerisauan anak baru divaksinkan, boleh tak dikecualikan untuk hadir ke asrama, boleh tak datang lewat dan sebagainya. Kita ada kaedah-kaedah yang nanti akan diterangkan, insya-Allah. Dalam hal-hal yang berkaitan ini kita sangat mengambil beratlah, ya, terhadap kebimbangan ibu bapa berkaitan dengan bila dah boleh hadir secara bersemuka, ya.
Dan timbul juga soalan-soalan berkaitan dengan dari segi pemakaian, ya. Ada yang kata seluar makin kecil, seluar baju makin kecil, boleh tak dipakai yang lain, ya. Jadi bagi saya, kita kena jangan cari yang alternatif, ya. Kita cuba yang terbaik dulu sebagaimana yang sepatutnya. Kita cuba yang tu dulu, cuba terbaik, untuk kita adakan, kita dapatkan yang sepatutnya, ya. Bukan alternatif itu menjadi satu keutamaan dah, ya. Kita dah fikir yang tu dah, tak. Cuba yang terbaik dulu untuk kita buat persiapan untuk anak-anak kita, dan juga begitu jugalah dengan pelajar. Dan kita tengok yang datang tingkatan 5, alhamdulillah, tapi kalau datang dia dengan rambut panjang, di tengah sahaja, di tepinya pendek, itu bukan satu, orang kata apa, yang kita kata disebabkan kedai gunting dan sebagainya, sebab tepi pendek, tengahnya panjang, ya. Itu sengaja diadakan begitu, kan, ya? Sebab dia boleh gunting tapi dipassionkan dia. Jadi itu yang saya maksudkan tadi tu, jangan ambil kesempatan daripada suasana begini untuk kita tidak mantapkan disiplin kita, bila kita nak hadir ke sekolah, ya. Jadi disiplin itu adalah satu yang menunjukkan kesungguhan kita untuk kita bersekolah bila mana telah dibenarkan secara bersumuka, ya. Jadi tunjukkanlah itu yang terbaik, ya. Bukan kita cari alternatif dulu dengan membelakangkan sesuatu yang kita boleh buat, ya. Tapi disebabkan ada kelonggaran, maka kita dengan sendiri melonggarkan diri kita, jangan begitu, ya. Baik. Jadi rasanya sebagai pembuka kata malam itu daripada saya. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada ibu bapa yang dan juga anak-anak pelajar yang bersama-sama pada malam ini. Ini pun menunjukkan satu kesungguhan, daripada ibu bapa dan juga terutama sekali pelajar lah, ya. Yang tentunya inilah, kalau dah ada malam ni bersama-sama, itulah menunjukkan keseronokannya, ketidaksabarannya untuk hadir ke sekolah, ya. Dan berjumpa dengan, terutama sekali dengan guru-guru. Saya selalu pesan dengan budak-budak ni, ya, jangan sampai dah 5 bulan tak sekolah, lupa kelas dia, ya. Ustaz Sumber pun lupa itu, lupa ini, lupa. Cikgu dia pun dia lupa, kan. Sebab kita pernah buat kunjung mesra semasa pandemik itu. Yang tanya nama cikgu pun dia dah lupa nama. Berat dia macam ni. Nama cikgu pun dah terlupa. Ya. Jadi kita harap tak adalah begitu, kan. Ya. Jadi anak-anak belajar tingkatan 3 dan 4, ya. Selamat hadir ke sekolah secara bersemuka, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Aidil bin Mat atas ucapan dan pesanan daripada beliau sebentar tadi. Alhamdulillah, sebagai pembuka bicara kita pada malam ini. Dan apa yang antara yang disebut oleh Ustaz Pengetua tadi berkaitan dengan kesediaan kembali ke sekolah, kan. Jadi sudah pastilah 5 bulan di rumah itu adalah memenatkan bagi pelajar yang suka ke sekolah. Tapi ada juga pelajar yang masih lagi rasa bimbang sebab mungkin banyak aktiviti-aktiviti dalam di rumah tu tidak dapat dibuat di asrama. Tapi insya-Allah saya doakan dan kami doakan supaya semua orang, semua pelajar, semua murid-murid kita ni insya-Allah akan dapat kembali tune semula rohani dia, emosi dia, fikiran dia, fizikal dia insya-Allah untuk bersedia memijak semula Samir Bumi Tarbiyah ini insya-Allah untuk jihad menuntut ilmu pengetahuan. Okey. Baik, kita teruskan taklimat kita dengan sesi yang lebih serius, iaitu berkaitan dengan taklimat pembukaan ataupun pengoperasian. Bagaimana keadaan nanti bila pelajar semua kembali ke sekolah, dan insya-Allah yang asrama
saya akan beri taklimat, tapi sebelum itu kita dengar dulu taklimat daripada Puan Khairin Nisa binti Karim, penolong kanan Haliwan Murid Samir. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hidayah, pengurusi taklimat pengoperasian sekolah pada malam ini, merangkap Ketua Warden, Yang Berusaha Tuan Haji Aidil bin Mat, Pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang, Yang Berusaha Puan Hajah Nuraini binti Jasman, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Wan Najibah, Penolong Kanan Core Curriculum, guru-guru, para warden, ibu bapa yang dihormati, seterusnya anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah saya akan teruskan taklimat pembukaan sekolah, pengoperasian sekolah 3.0 untuk murid-murid tingkatan 3 dan 4 yang akan mula bersekolah pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi slide seterusnya Ustaz. Seterusnya. Okey, untuk makluman kepada semua ibu bapa dan penjaga, sekolah ataupun sesi persekolahan bermula seawal jam 7.30 sehingga 2.30 petang. Maka murid-murid dikendaki hadir ke sekolah sekurang-kurangnya 10 minit lebih awal. 7.20 semua dah ada di sekolah. Kalau yang bergerak daripada rumah dalam perjalanan jarak jauh tu, diminta rancang perjalanan sampai ke sekolah sebelum 7.20. Okey, seterusnya tamat sesi persekolahan pada 2.30 petang dan murid-murid diwajibkan solat Zuhur berjemaah di surau. Jadi ibu bapa boleh datang ambil anak di sekolah di dataran surau lebih kurang pada jam 3 petang. Seterusnya, seperti yang pihak sekolah maklumkan kepada semua kumpulan grup hebat tingkatan 3, tingkatan 4, kehadiran murid ke sekolah adalah mengikut penggiliran. Kehadiran murid ke sekolah adalah mengikut penggiliran, dan ketetapan penggiliran ni ke sekolah separuh-separuh ni bukanlah ketetapan pihak sekolah sebenarnya, tapi adalah daripada kementerian. Maka kita akur maka murid-murid kita dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A adalah murid-murid plasma dan kumpulan B adalah murid-murid asrama. Kumpulan A adalah murid plasma iaitu pelajar luar asrama, dan kumpulan B adalah kumpulan murid asrama. Pada minggu hadapan ni, iaitu pada 1 November, kita kira ni sebagai minggu pertama persekolahan bagi murid tingkatan 3 dan 4. Minggu pertama persekolahan bagi murid tingkatan 3 dan 4. Maka murid kumpulan A akan belajar dahulu di sekolah dan murid kumpulan B akan belajar dari rumah. Bahan disediakan ataupun diberikan oleh guru-guru mata pelajaran kepada murid-murid yang tidak bersekolah secara bersemuka. Tapi dikira itu minggu yang pertama. Okey, baik, seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Baik, kehadiran murid pada minggu yang kedua. Kehadiran murid pada minggu yang kedua, murid kumpulan B tingkatan 4 asrama akan belajar di sekolah. Murid kumpulan B tingkatan 4 iaitu murid asrama akan belajar di sekolah. Maka murid kumpulan A iaitu plasma akan belajar dari rumah. Manakala pada minggu yang kedua juga 8 November, murid kumpulan A plasma tingkatan 3 akan hadir ke sekolah dan murid kumpulan B akan belajar dari rumah. Maksudnya murid tingkatan 3 kumpulan A akan hadir ke sekolah berturut-turut selama 2 minggu. Murid kumpulan A tingkatan 3 akan hadir ke sekolah berturut-turut selama 2 minggu. Pada minggu yang 1 hari bulan dan minggu yang 8 hari bulan, murid tingkatan 3 kumpulan A yang akan datang bersemuka di sekolah, hadir ke sekolah.
kumpulan B ya akan masuk ke sekolah pada 14 hari bulan ya, pada 14 hari bulan B ya. Okey, baik, seterusnya ya akan timbul beberapa persoalan ya di sini. Ibu bapa ada juga yang bertanya kepada saya tentang bagaimana dengan murid-murid yang dah memang duduk asrama untuk ber-PDPR. PDPR murid asrama bermaksud murid akan berada di premis sekolah ya, dan berada di kelas-kelas yang kita sediakan sebagai kelas persediaan. Ya, iaitu boleh jadi kita akan tempatkan mereka di bengkel ataupun di dewan makan ataupun di surau ataupun di makmal ya. Murid-murid ini akan belajar dengan dipantau oleh guru dan warden. Ya, ini murid-murid yang asrama lah ya. Okey, baik, seterusnya. Bagi tindakan ibu bapa dan juga penjaga, pastikan anak-anak tidak bergejala yang hadir ke sekolah, tidak bergejala dengan suhu badan tidak melebihi 37.5. Ya, lakukanlah pemeriksaan kesihatan jika bergejala, dan kalau bolehlah ya, ini amat digalakkan ibu bapa sendiri yang hantar anak ke sekolah ya, dengan kenderaan. Dan pastikan anak yang ke sekolah ini membawa pelitup muka sendiri, ya, membawa cecair pembasmi kuman sendiri, hand sanitizer yang bersaiz poket saja, sapu tangan ataupun kertas tisu untuk keperluan anak-anak, tafsir Al-Quran yang mereka akan guna baca dalam kelas dan di surau, selipar, sejadah, telekung sendiri. Selipar tu tak payahlah ya, saya rasa untuk asrama ialah ya. Sejadah yang nak guna kat surau, telekung sendiri bagi anak-anak perempuan. Ya, bekas makanan, botol air sendiri ya, kalau nak bawa bekal digalakkan ya, kalau yang datang berulang lah ya, yang kumpulan A tadi tu. Dan juga kain pengelap meja dan kerusi yang kita akan gunakan setiap kali selepas habis PKP dalam kelas, kita akan buat pembersihan kelas ya. Jadi kain pengelap meja masing-masing dapat dari rumah dan kita akan gunakan untuk mengelap meja dan kerusi sendiri. Baik, seterusnya. Sebagai peringatan kembalilah kepada SOP yang telah pun kita lalui daripada tahun lepas sampai tahun ni ya. Walaupun anak-anak semua ada yang dah ambil vaksin, ada yang dah lengkap pun vaksin, tetapi penjagaan SOP tetap diutamakan ya, tetap diutamakan. Pastikan ada penjarakan fizikal ya berlaku di mana saja kita berada. Ya, untuk yang datang ke sekolah dengan motosikal, ya, anda tidak dibenarkan membonceng motosikal rakan. Ya. Basikal rakan pun tak boleh, motosikal pun tak boleh. Ya. Dan elakkanlah sebenarnya menggunakan kenderaan awam. Ya, digalakkan menggunakan ataupun dihantar oleh ibu bapa. Apabila sampai saja ke sekolah, ya, terus cuci tangan dan pastikan ada hand sanitizer yang dibawa dari rumah tu lah ya, untuk digunakan secara kerap. Okey, seterusnya. Okey ini keadaan yang sebelum ni lah ya. Kalau murid yang menaiki motosikal ataupun basikal ataupun berjalan kaki ke sekolah ya, kadang-kadang suhu badan mereka akan meningkat ya, dan bila disaring sebelum masuk ke kelas, pihak guru akan dapati suhu dia tu lebih daripada sepatutnya. Mereka akan direhatkan dahulu sebelum disaring semula dan dibenarkan masuk ke kelas. Yes, saringan suhu badan dibuat kepada semua warga sekolah ya, bukan murid saja, guru-guru, kaki tangan ya, AKP dan juga pekerja-pekerja sekolah juga akan dibuat saringan suhu ya sebelum masuk ke kawasan sekolah. Individu yang mencatatkan suhu melebihi 37.5 akan ditempatkan di bilik isolasi. Yang dulunya kita letakkan bilik isolasi di dewan ya, tapi sekarang dewan sekolah jadi pusat PPV, maka kita letakkan di ruang isolasi di Pondok Ibnu Batuta ya, di Pondok Ibnu Batuta. Baik, seterusnya.
Kalau murid sakit semasa di sekolah, guru bertugas akan menghubungi waris ibu bapa untuk dibawa pulang. Murid juga mesti mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Peringatan lagi murid mesti berjalan mengikut arah yang disediakan dan pihak sekolah sudah pun meletakkan laluan terarah di semua tempat, maka kita murid-murid dan semua guru pun mengikut laluan yang telah ditetapkan. Laluan terarah. Murid mesti berjalan mengikut arah yang disediakan dan sebarang perhimpunan aktiviti luar dilarang. Murid dilarang sama sekali untuk memasuki mana-mana premis guru, di bilik guru ataupun di mana-mana bilik guru yang menempatkan guru-guru bekerja lah dilarang sama sekali, ataupun keluar daripada kelas tanpa izin. Jadi ruang yang anak-anak kena berada adalah di kelas dan juga kalau ke tandas, ke kantin ataupun ke bilik-bilik khas contohnya makmal dengan kebenaran dan juga dengan keizinan guru. Baik, seterusnya. Okey, individu yang mencatatkan suhu 37.5 atau lebih akan ditempatkan di bilik isolasi setelah disaring beberapa kali. Jika suhu masih sama ataupun gejala masih berterusan, guru bertugas akan menghubungi waris untuk mendapatkan rawatan ataupun ibu bapa dipanggil untuk membawa anak pulang. Pelajar yang benar-benar bergejala akan ditempatkan di bilik sakit. Kita tak boleh letakkan ramai murid di sini sebab ruang ini terhad sementara saja untuk menunggu kedatangan waris mengambil murid ataupun anak-anak inilah. Okay, murid juga diingatkan tidak keluar ke tandas tanpa kebenaran. Ini kalau di bilik isolasi ada jika ada keperluan makanan akan disediakan dan jika saringan tu berjaya maknanya suhu dah normal, murid dah tak ada gejala, murid ni akan diminta untuk kembali ke kelas. Seterusnya. Okay. Sentiasalah kita mengamalkan penjarakan fizikal di dalam bilik belajar ataupun di mana-mana saja. Dan sebenarnya guru pun sudah meletakkan nama anak-anak di meja untuk belajar dan dilarang untuk menukar tempat duduk di dalam kelas sesuka hati. Mana nama kita tu diletakkan, di situlah tempat kita belajar. Anak-anak juga diingatkan tidak dibenarkan bersalaman dengan guru atau rakan. Amalkanlah budaya meletakkan tangan di dada sebagai tanda berjabat tangan. Kita tidak lagi dah berjabat tangan seperti dahulu. Belum lagi sekurang-kurangnya. Kita juga mengingatkan anak-anak supaya tidak berkongsi alat tulis, buku ataupun barangan peribadi. Cuci tangan selepas menyentuh suis di dalam kelas, tombol pintu, tangga dan lain-lain tempat yang disentuh ramai. Elakkanlah anak-anak semua, jangan pegang tempat-tempat yang orang lain sentuh ni. Tempat paling kotor lah tu yang dianggap. Suis, tangga, pemegang tangga tu, tombol pintu, tempat yang kerap disentuh. Maka kita cepat-cepatlah pastikan tangan kita bersih dengan kita kena sanitasi tangan ataupun basuh tangan secara kerap. Duduk saja di tempat yang ditetapkan dan elakkan 3C, crowded, confined space dan juga close conversation. Itu ingatkan selalulah di mana-mana saja kita berada. Okey, terus. Okey, baik, yang kelima ni di tandas. Penjarakan fizikal juga diamalkan. Ada ruang-ruang dalam tandas tu ditandakan pangkah untuk tidak dimasuki oleh murid. Pelajar dibenarkan keluar ke tandas dengan keizinan guru. 3 orang maksimum dalam satu masa daripada kelas yang berbeza. Tidak dibenarkan ke tandas secara berkumpulan. Sebelum keluar dari tandas, basuhlah tangan dengan sabun yang disediakan. Dan juga pastikan tangan itu dah pun dibersihkan sebersih-bersihnya. Okay, next. Okay, yang keenam, waktu rehat semasa di kantin ataupun di koperasi sekolah. Bila kamu nak pergi rehat tu pastikan mengikut laluan yang telah disediakan.
ramai yang rindu nak beli makanan kat kantin ke kan. Janganlah bersesak-sesak dulu Kita akan benarkan pelajar keluar secara berperingkat. Ikut laluan yang disediakan, beli makanan dan pastikan ada penjarakan fizikal. Setelah membeli makanan yang berbungkus di kantin, bawa makan naik ke dalam kelas. Kalau dulu zaman sebelum PKP ni, murid sangat dilarang makan dalam kelas. Tapi zaman ni, murid diminta ataupun diwajibkan makan dalam kelas. Buang sampah di dalam tong sampah yang disediakan dan sila patuhi SOP ketika berjalan ke koperasi dengan pengawasan guru yang membantu menjaga SOP. Okay, next. Yang ketujuh, apabila tamat sesi persekolahan, sebelum pulang, meja dan kerusi dalam kelas akan dibasmi kuman. Semua guru pun telah diingatkan untuk memantau proses nyah kuman dalam bilik darjah. Jadi murid pun sama akan membuat pembersihan di meja dan kerusi masing-masing. Pastikan proses nyah kuman ni dibuat di pintu, di meja murid dan meja guru, kerusi murid dan kerusi guru, suis dan juga suis lampu dan suis kipas. Murid akan bergerak meninggalkan kelas dengan diiringi oleh guru dan murid hanya boleh melalui laluan sehala yang telah disediakan sahaja. Dan kamu murid-murid dilarang memasuki mana-mana premis dalam kawasan sekolah selepas tamat sesi persekolahan. Terus saja pulang ke rumah setelah selesai. Tapi pelajar-pelajar diminta pergi solat Zuhur dahulu sebelum pulang ke rumah. Hanya lepas solat Zuhur tu teruslah segera pulang ke rumah. Penyuraian murid. Okey, murid dilarang berkumpul di tempat menunggu di luar kawasan sekolah. Jika dijemput oleh waris, ibu bapa akan datang mengambil anak-anak di dataran surau. Buat masa ni inilah ketetapan pihak sekolah. Jika ada perubahan, kita akan maklumkan dalam semua grup ibu bapa. Sebab oleh kerana sekarang ni sekolah menjadi pusat pemberian vaksin PPV sehingga satu tempoh yang akan kita maklumkan kepada semua. Jadi sebelum tu semua murid diambil oleh ibu bapa di dataran surau. Setelah solat Zuhur selesai. Anggarannya lebih kurang pukul 3 lah. Anggarannya lebih kurang pukul 3. Solat Zuhur, habis kelas pukul 2.30, setengah jam untuk solat Zuhur. Kira-kira pukul 3 petang murid-murid boleh dijemput oleh ibu bapa. Jika menunggang motosikal dan basikal, murid diminta beredar dari kawasan sekolah dengan segera. Kalau ada yang menunggang motosikal ataupun basikal, diminta beredar dari kawasan sekolah dengan segera. Patuhi peraturan jalan raya. Murid juga yang ada yang menaiki bas awam, sekiranya ada, dibenarkan menunggu di ruang di ruang menunggu dan pastikan ada penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Dan bagi murid asrama, pulang ke asrama mengikut laluan yang telah ditetapkan. InsyaAllah. Seterusnya. Tujuh perkara tadi adalah tentang kehadiran murid ke sekolah sehinggalah kepada penyuraian murid. Maknanya daripada mula datang ke sekolah sehinggalah tamat sesi pembelajaran pada setiap hari. Jadi di sini saya ingin menambah sedikit taklimat tentang sumberku yang telah diperkenalkan oleh KPM sendiri kepada semua warga pendidik dan disebarluaskan kepada ibu bapa dan juga murid untuk diambil manfaatnya. Sumberku saya bacakan tentang pengenalannya dahulu. Pengenalan sumberku ni adalah sistem penyimpanan digital yang mengurus, yang menyimpan dan menyediakan akses kepada koleksi bahan PDP digital daripada peringkat sekolah rendah sehingga menengah dengan menggunakan pelantar Delima. Matlamatnya adalah untuk membantu murid memperkasakan kemahiran asas kurikulum
seperti yang kita semua sedia maklumi, ya, selama 2 tahun kita menghadapi sesi PKP, PDP secara dalam talian, mungkin ada dalam kalangan murid yang tertinggal ya mana-mana aspek dalam kurikulum, maka di sini adalah peluang ataupun ruang yang telah disediakan oleh kementerian ya untuk para ibu bapa sama memainkan peranan memastikan anak-anak mendapat asas ataupun kemahiran asas kurikulum yang boleh diakses pada bila-bila masa sahaja. Okay, next. Okay, program Perkasaku program Perkasaku yang telah dirasmikan pada 1 September baru-baru ini ia akan digunakan pakai sehinggalah ke 28 Februari tahun hadapan, di mana ini sesi persekolahan pada murid-murid sekarang ni berakhir. Maksudnya murid tingkatan 1 tahun ni akan kekal berada di tingkatan 1 sehinggalah bulan Februari tahun hadapan. Jadi dalam program Perkasaku ini iaitu bertujuan untuk memperkasakan pelaksanaan kurikulum dan objektifnya antaranya adalah untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Sesi persekolahan ni pada tahun ni akan berakhir pada Februari tahun hadapan. Maka sepanjang itulah kandungan kurikulum yang sepatutnya dicapai oleh murid dapat dikuasai secara optimum dengan menggunakan pakai sumberku tadi di mana di situ menempatkan pelbagai bahan yang boleh dimuat turun oleh ibu bapa untuk digunakan pakai oleh murid-murid sebagai latihan dan penguasaan kemahiran asas. Okey, yang kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa berlakunya krisis ataupun pandemik COVID-19. Kita dapati, mungkin kajian mendapati berlaku jurang pembelajaran yang besar dalam kalangan murid daripada pelbagai latar belakang, maka ini adalah program yang disediakan untuk merapatkan jurang pembelajaran tersebut. Murid yang ketinggalan maknanya boleh mendapat apa yang mereka patut capai sebelum daripada itu. Okay, yang ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru-guru bagi melaksanakan pengajaran. Guru-guru juga boleh mendapat bahan sokongan kepada bidang masing-masing lah. Kalau cikgu bahasa boleh cari bahan bahasa. Kalau cikgu matematik boleh ambil bahan matematik dan sebagainya lah. Yang keempat, memastikan murid kita bersedia untuk mengikuti kurikulum tahun persekolahan pada 2022. Jadi ibu bapa semua digesalah untuk bersama-sama berganding bahu dengan pihak sekolah. Jadi pihak sekolah ada turut bekerjasama memberi latihan yang terbaik kepada anak-anak, menyediakan modul yang terbaik untuk anak-anak. Ada pelbagai modul yang telah diperkenalkan. Jadi untuk di pihak ibu bapa juga kita sama-sama lah berganding bahu memastikan anak-anak kita ni bersedia untuk mengikuti kurikulum pada tahun persekolahan di tahun 2022. InsyaAllah kalau ada kerjasama yang erat antara ibu bapa dan juga guru, maka anak-anak akan dapat apa yang mereka telah ketinggalan. Saya rasa itu sajalah sikit tambahan. Next Ustaz, sikit lagi. Okey. Ini dia adalah cara untuk mencari bahan tadi saya sebutkan tadi ibu bapa boleh pergi kepada Ustaz boleh tunjuk tak HTTP sumberku tu MOE yang sebelah kanan tu sama ke tak tu dia. Itu dia bahan yang perlu dimuat turun daripada sumberku http://sumberku.moe-dl.edu.my. Bahan ni, link ni akan dikongsikan dalam grup-grup hebat untuk sama-sama ibu bapa mencari bahan. Hanya type kata kunci dalam ruangan carian ataupun search pada menu bar atau carian,
guna drop down menu untuk membuat carian mengikut tahun atau tingkatan yang dikehendaki, juga mata pelajaran yang dikehendaki. Tapi oleh kerana bahan ni masih lagi baru baru tak sampai 2 bulan lagi, bukan semua bahan dah ada dalam ni tak silap saya bahan dini belum ada lagi untuk mata pelajaran dini. Di pelajaran lain banyaknya terutama sejarah. Okey, jadi sama-sama lah ibu bapa dan juga anak-anak semua. Jadi kat situ boleh masuk dengan login ibu bapa, boleh masuk dengan guru, boleh masuk dengan login murid-murid. Jadi kita tengok mana yang berkaitan dengan kita dan pelajaran yang ada kaitan dengan kita lah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk taklimat saya malam ni. Apa yang kurang, apa yang tersilap di pihak saya mohon maaf. Tapi sekiranya kalau ada permasalahan, ibu-ibu ataupun ibu bapa boleh telefon saya ataupun PM saya lah pada waktu pejabat. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Okey, itu saja. Saya kembalikan semula kepada Ustaz Abdul Hidayah, pengurusi majlis kita pada malam ni, merangkap ketua dia untuk taklimat yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustazah Khairinisa binti Karim, penolong kanan Haiwal Murid, yang telah menyampaikan taklimat sebentar tadi. Jadi sekiranya ada kemusykilan dan sebagainya, boleh juga ditanyakan dalam perjumpaan kita ni selepas taklimat asrama nanti. Jadi insya-Allah saya akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan asrama secara ringkas insya-Allah. Jadi mohon semua khususnya pelajar-pelajar asrama dapat mengambil perhatian yang sewajarnya berkaitan dengan pendaftaran asrama dan juga berkaitan dengan prosedur pendaftaran dan juga bagaimana nanti bila pelajar dah kembali ke asrama. Okey, baik, saya mulakan taklimat kita insya-Allah. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Okey. Alright, Alhamdulillah. Jadi harap semua dapat tengok slide kita. Pertamanya saya bagi pihak asrama Sekolah Agama Menengah Rawang ingin mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat kembali ke asrama Samir. Ingat lagi tak moto kita ataupun slogan asrama kita kan? Asramaku syurgaku, bersih, sihat dan cemerlang. Jadi macam mana pengetua sebut tadilah, ada orang sampai nama guru pun dah terlupa walaupun baru 5 bulan. Jadi tujuan kita beri taklimat juga pada hari ini adalah untuk memberi ingatan semula atau mengingatkan semula kepada semua yang masih berada di rumah. InsyaAllah dalam seminggu 2 lagi semua yang berada dalam talian kita ni insyaAllah akan kembali ke Samir. Yang mana duduk asrama, pelajar asrama akan kembali semula ke asrama. Okey, seterusnya insya-Allah pendaftaran asrama tingkatan 3 akan mendaftar pada 7 hari bulan November 2021, iaitu pada hari Ahad, dan pelajar tingkatan 4 akan mula mendaftar asrama pada 14 hari bulan November 2021. Saya terbalik kat situ. Minta maaf kalau terbalik saya ulang balik semula. Terbalik ya. Okey. Saya minta maaf. Okey, sekejap. Okey, saya betulkan sekejap je ni. Tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Okey, saya buat balik semula. Okey, minta maaf. Tingkatan 4 akan mendaftar pada 7 hari bulan November 2021. Dan tingkatan 3 akan mendaftar pada 14 hari bulan November 2021. Maknanya selang seminggu saja. 7 November bermaksud selepas cuti Deepavali. Maksudnya kalau mohon kalau ibu ayah atau anak-anak pergi bercuti pada Deepavali nanti, pastikan 6 November tu sudah berada di rumah untuk membuat persediaan kembali ke asrama. Ini kami minta sangat, sebab apa saya akan ceritakan selepas ini. Kenapa
kena kembali ke asrama pada 7 November tu. Apa sebabnya penting untuk semua kembali ke asrama, dan pelajar tingkatan 3 insya-Allah akan kembali ke asrama pada 14 hari bulan November, itu pada minggu depannya, hari Ahad juga. Okey. Jadi ini adalah dua tarikh yang penting kepada pelajar tingkatan 4, okey, 7 November, dan pelajar tingkatan 3 asrama pada 14 hari bulan November. Okey, ingat tarikh ni. Kemudian seterusnya kita akan, kenapa kita kena kembali pada 7 dan 14 tu? Kerana yang pertamanya kita akan mengadakan ujian kendiri COVID-19. Maksudnya pelajar akan membuat ujian kesaringan saliva test. Dipanggil saliva test kan, yang menggunakan air liur tu. Jadi semua yang masuk asrama kena buat ujian saliva ataupun dengan menggunakan saliva test kit, okay, dan tempatnya ialah di dataran dewan dan kantin, okay, dan test itu ataupun ujian itu akan diadakan di kantin, dan maksudnya nanti pelajar akan diberi jadual untuk mendaftar secara berperingkat. Maknanya tidak, bukan semua datang sekaligus. Kita akan jadualkan mungkin mengikut kelas. Contohnya tingkatan 4 ada 4 kelas, 4 Hanafi mungkin datang lebih awal, selepas sejam tu 4 Maliki pula, selepas itu 4 Syafi'i, dan lepas itu 4 Ambali. Okay, kita akan maklumkan nanti. Okay, tapi tetap pada tarikh yang sama. Sebab bila kita nak buat ujian tu, dia tak boleh sekali datang ramai-ramai. Okay, jadi kita kena daftar, kemudian buat ujian. Lepas ni saya akan terangkan, dan ujian akan diadakan di kantin. Dan selepas ujian, pelajar akan ke asrama dan akan menggunakan konsep drop off. Drop off itu maksudnya ibu bapa hanya dibenarkan berhenti sekejap dalam 3 minit untuk menurunkan barang-barang, dan kemudian ibu bapa boleh pulang ke rumah. Ya, jadi kali ini kita tidak benarkan ibu bapa atau keluarga untuk turun kereta dan menunggu lama. Kerana kita nak pastikan supaya tidak berlaku kesesakan, dan bila berlaku kesesakan mungkin akan berlaku macam-macam risiko yang kita tidak mahu ia berlaku, utamanya risiko jangkitan dan sebagainya. Jadi kita mohon ibu bapa untuk mengambil perhatian tentang perkara ini. Kemudian yang kedua, okay, saya nak cerita dulu tentang kekemasan dan keterampilan diri. Pastikan semasa mendaftar asrama, okey, ni yang penting sekali lah, terutama pelajar lelaki. Pastikan rambut ke ataupun jambang ke ataupun misai ke dan ataupun janggut digunting ataupun dicukur, ya. Bukan tak boleh simpan, boleh, tapi dalam keadaan sebagai pelajar sekolah maka digunting atau dicukur sebelum masuk ke asrama dan sekolah. Okey, sebenarnya bukan pelajar asrama je, pelajar plasma juga samalah. Cuma sekarang ni saya tak limatkan pelajar asrama khususnya sebab pelajar asrama ni dah susah nak keluar kan. Jadi sebelum datang, sebelum balik, pastikan rambut digunting. Kalau takut nak pergi kedai gunting rambut, maknanya mak dengan ayah kena jadi tukang gunting untuk gunting dan mencukur bahagian-bahagian terutamanya rambut, jambang, misai dan janggut tadilah. Okey, pastikan kemas dan juga segak, dan juga dalam keadaan yang bila dilihat tu sejuk mata memandang. Bukan saja ibu ayah tapi warden-warden dan guru-guru juga. Kemudian semasa pendaftaran pastikan semua memakai baju sekolah. Okey, minta maaf, keutamaannya lah baju asrama. Kalau baju asrama memang betul-betul dah tak muat, dibenarkan memakai baju sekolah. Okey, macam mana Tuan Pengetua sebut tadi, keutamaan kita adalah baju asrama dan baju sekolah. Jangan fikirkan dulu alternatif lain tu. Kalau tak boleh baju asrama, baju sekolah. Kalau tak boleh baju sekolah, baju asrama. Okey? Jadi cuba sedaya upaya. Dan berkasut, berstokin dan bersongkok. Seperti mana pendaftaran kita sebelum-sebelum ini, kita nak pelajar asrama mendaftar dengan penuh disiplin dan penuh kekemasan dan juga mengikut peraturan. Okey? Jadi itu yang kita nak ingatkan kepada pelajar asrama. Terutama pelajar lelaki ni saya nak ingatkan pasal seluar lah. Bila pakai baju asrama, seluar mak ayah, ibu bapa, pastikan seluar anak-anak yang hitam itu yang dipakai dengan pakaian asrama tu
kesihatan yang perlu. Okey, minta maaf kalau ada gangguan internet hari ini penuh dengan gangguan internet. Okey, jadi dokumen kesihatan yang perlu. Okey, apabila datang nanti dan kita mahu borang pengisytiharan kesihatan itu dilengkapkan. Yang kedua ialah borang kebenaran ibu bapa, okey, untuk ujian kendiri yang kita akan buat. Jadi dua borang ini kita akan masukkan dalam grup Samir Hebat untuk dimuat turun dan juga dicetak dan kemudian diisi sebelum sampai ke asrama. Okey, jadi kita mohon sangat-sangat supaya bila sampai nanti kedua-dua borang ini telah siap dan lengkap diisi dan diserahkan kepada guru yang bertugas di dataran dewan nanti, insya-Allah. Okey. Kemudian kad vaksin saya tak perlu juga sebenarnya kad vaksin tu untuk bukti yang telah divaksin, tapi yang pentingnya adalah borang pengisytiharan kesihatan dan borang kebenaran ibu bapa. Okey. Baik, kemudian ialah penempatan dom. Okey, penempatan dom adalah sama, setiap dom 14 orang, setiap pelajar akan dapat satu katil dan satu loker seperti biasa. Kemudian penjagaan SOP kesihatan awam. Okey, pastikan sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa membasuh tangan. Okey. Kemudian membasuh tangan yang kerap dengan sabun. Okey, pelitup muka dipakai sentiasa. Kemudian penjarakan fizikal, pastikan tidak berada rapat dengan kawan-kawan dan sentuhan dielakkan. Okey, yang mana merah-merah tu peringatan lah. Pelitup muka kena sentiasa pakai. Okey, basuh tangan pastikan kerap dengan sabun adalah yang terbaik. Kemudian penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan sentuhan dielakkan. Sebab untuk perhatian ibu bapa, pelajar ni bila di asrama dia seolah-olah dia lupa tentang tanggungjawab untuk menjaga SOP. Dia hanya nak jaga SOP dekat sekolah. Tapi bila balik asrama dia ingat COVID tu kat asrama dah tak ada. Maksudnya kadang-kadang itulah yang agak kita sentiasa ingatkan pelajar kita. Sama ada di sekolah ke, dekat asrama ke, sebenarnya sama. Penjagaan SOP, nak kena jaga 3C kan tadi yang disebutkan 3S tadi. Okey, jadi semuanya adalah sama ada di sekolah ataupun di asrama. Kemudian ini adalah kita punya carta alih untuk pendaftaran kita. Saya sebut sekali lalu nanti insya-Allah. Pertama, melengkapkan borang kebenaran ujian dan pengisytiharan kesihatan. Yang kedua, hadir mengikut jadual masa yang telah ditetapkan. Kemudian ibu bapa atau penjaga menjalani saringan suhu dan mengimbas kod QR MySejahtera di pondok pengawal. Kemudian parking kenderaan yang di tempat yang ditetapkan oleh urustia. Murid menjalani saringan suhu serta sanitasi tangan di garaj parkir dataran dewan serta menyerahkan borang kebenaran ujian dan borang pengisytiharan kesihatan. Itu yang kuning tu ialah apa yang perlu dibuat bila sampai ke Samir. Yang warna hijau tu adalah ujian kit saliva di tempat yang ditentukan. Maknanya bila murid dah sampai ke dataran dewan, murid perlu diturunkan. Tapi ibu bapa atau keluarga tak perlu turun daripada kereta. Ibu bapa atau keluarga hanya tunggu saja dalam kereta sehingga selesai ujian. Okey, yang warna kuning tu, yang warna hijau tu menjalani ujian kit saliva, kemudian menjalani ujian mengikut panduan yang disediakan dan menunggu hasil ujian. Maksudnya kita akan tunggu hasil ujian daripada pelajar tu sehingga selesai, dan sekiranya pelajar negatif, yang warna biru tu disebut, sekiranya keputusan ujian adalah negatif, pelajar akan menerima kad hijau ataupun pas masuk asrama dan bergerak ke asrama, dan ibu bapa menghantar murid ke asrama secara drop off. Ibu bapa tidak dibenarkan keluar daripada kenderaan dan hanya 3 minit dibenarkan berhenti menurunkan murid. Jadi kita nak ingatkanlah ibu bapa, tolonglah ingatkan anak-anak jangan bawa terlalu banyak barang. Ini bukan duduk hotel. Inilah duduk asrama, jadi kita nak didik anak-anak supaya tidak membawa banyak barang atau terlalu banyak barang, terutamanya pelajar perempuan, sehingga tak ada tempat nak letak kat dalam dom. Itu laporan yang kita dapat. Sehingga kan dia nak bawa balik barang pun dia tak nak bawa sebab terlalu banyak barang.
Jadi kita mohon supaya tidak membawa barang yang terlalu banyak. Nanti nak angkat pun tak ada orang nak tolong, kena angkat sendiri. Dan sekiranya positif, pelajar bergerak ke ruang isolasi dan selalunya, dan apa yang kita akan buat ialah pelajar akan balik ke rumah. Sekiranya positif, dia kena balik dan mungkin dia boleh buat test lanjut di mana-mana klinik atau hospital swasta untuk mengesahkan positif setelah ujian itu dilakukan. Tapi untuk makluman semua, pada minggu lepas kita terima kehadiran tingkatan 5 ke asrama. Alhamdulillah, semua keputusan adalah negatif. Jadi insyaAllah kan semua anak-anak kita semua dah divaksin. Jadi insyaAllah kalau tidak ada pemasalah, memang negatif lah semuanya. Dan terbukti dalam pendaftaran Form 5 minggu lepas, Alhamdulillah semua negatif. Jadi jangan risaulah ya. Okay, kemudian tarbiyah asrama ni saya nak ingatkan semula kepada pelajar yang dah lama duduk di rumah, yang dah lama lupa tentang tarbiyah yang sepatutnya dilaksanakan, tarbiyah dirinya berkaitan dengan pembentukan akidah, pembentukan akhlak dan ibadah khusus terutamanya. Okey, jadi kita nak ingatkan semula. Apatah lagi Samir inilah bumi tarbiyah dan sudah pasti inilah elemen yang terpenting yang perlu diambil berat. Walaupun duduk di rumah 5 bulan tapi solat tetap kena didirikan, wajib. Yang amalan-amalan sunat perlu dilaksanakan. Tapi mungkin ada dalam kalangan pelajar-pelajar kita ni sudah mula meninggalkan sedikit demi sedikit. Yang dia tak tinggalkan ialah gaming aja. Main game online tu dia memang tak tinggal. Itu dah jadi satu amalan harian dia. Jadi sekiranya itu dah jadi amalan harian, memang bahayalah. Nak masuk asrama tu rasa bimbang, rasa tak seronok nak masuk asrama sebab dia tak boleh gaming lagi selepas ni kan. Streaming tak boleh, gaming. Jadi kita harap selepas ini semua akan kembali kepada normal. Okay, keadaan yang normal, dan itu kembali kepada kehidupan yang lebih mempunyai hala tuju, kehidupan dunia dan akhirat insyaAllah. Okay. Yang pertama ni solat fardu berjemaah seperti biasa di surau. Kemudian kita ada bacaan Al-Maksurat selepas asar, bacaan Al-Quran selepas maghrib, selepas prep. Okay. Dan lain-lain program-program yang kita laksanakan untuk tujuan kesihatan rohani pelajar-pelajar insya-Allah. Jadi jangan lupa bawa sejadah macam mana dipesan oleh Ustazah tadi. Semua orang kena menggunakan sejadah sendiri. Okey. Dan pelajar perempuan akan solat di surau juga. Okey. Sama dengan pelajar lelaki. Okey, pelajar lelaki akan solat di surau bawah, pelajar perempuan akan solat di surau atas. Nanti bila dah semakin ramai nanti kita akan beritahulah apa alternatifnya. Tapi setakat tingkatan 5 dan tingkatan 4 dan tingkatan 3 ni insya-Allah muat lagi surau kita tu. Okey. Kemudian rutin di asrama, solat di surau. Okey, sorry kita skip tadi. Pakaian solat jangan lupa bawa. Okey, pelajar-pelajar asrama jangan lupa bawa kain, jubah, baju Melayu, kurta, kopiah, serban. Okey. Ringkasannya pakaian solat jangan dilupakan. Okey. Ini selalu dilupa-lupakan. Terutamanya kopiah tu pelajar lelaki selalu dilupakan. Jadi mak ayah kena check bag dia orang ni sebelum dia orang gerak balik asrama, ada tak dia bawa kopiah tu. Okey, selalunya dia solat dia memang tak nak pakai kopiah. Saya pun tak tahu apa dia punya budaya yang dibawa tu sehingga kan kopiah tu seolah-olah benda yang berat untuk dibawa ataupun benda yang terlalu mahal bagi pelajar-pelajar kita ni. Jadi mohon dia dinasihatkan. Okay, kemudian rutin harian seperti biasa solat di surau, makan di rumah makan, kelas persediaan di asrama dan di blok. Okay, setakat ini Form 5 mereka prep di asrama, tapi mungkin bila tingkatan 4 dan 3 masuk nanti kita akan prep di blok. Okay, dan seperti biasa kosongkan asrama 6 pagi untuk ke sekolah dan untuk solat fardu subuh dan pukul 7 malam juga ke surau seperti biasa. Pakaian pastikan menutup aurat yang sempurna.
Baju dan seluar yang menampakkan bentuk tubuh ketat ataupun ketat dilarang, baik lelaki baik perempuan. Bukan perempuan saja, lelaki pun sama. Hendaklah membawa pakaian atau seluar yang lebih selesa dan longgar. Okey, ini suruhan agama. Yang ketat dilarang, seluar ke baju ke dilarang sama sekali. Dan untuk mandi gunakanlah kain basahan atau seluar panjang sahaja. Okey, ibu bapa kena tengok anak-anak bawa seluar pendek tu, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang seluar pendek tu tak dibenarkan. Okey, seluar separuh pun tak dibenarkan. Jadi jangan bawa 3/4 juga. Okey, insya-Allah sebelum ni tak ada masalah. Cuma 2-3 orang aja. Okey, baik, tentang riadah dibenarkan dengan kebenaran warden dan dengan pemantauan warden. Okey, peralatan ICT dan kemudian internet seperti biasa, kita ada laptop, kita ada Unify, kita ada printer, insya-Allah kita akan sediakan. Jadi tidak ada sebab lah kenapa pelajar nak kena bawa handphone. Okey, tak perlu bawa handphone sebab konsep PDPR kita adalah guru memberi tugasan kepada pelajar. Okey, dan kalau perlu juga nak cari bahan di internet dan sebagainya, kita ada laptop yang pelajar boleh gunakan pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Okey, dan kita juga ada Unify Mbps 700 Mbps. InsyaAllah laju tu kan. Okey, kemudian lawatan ibu bapa dan penghantaran duit ataupun barang, ingin diingatkan bahawa lawatan ibu bapa dan penghantaran barang-barang masih tidak dibenarkan lagi. Jadi pastikan anak-anak dibekalkanlah dengan makanan. Makanan tu sebenarnya tidaklah penting sangat kan. Sebab dia makan kat sini 5 kali sehari. Okey, duit yang mencukupi, tapi untuk makluman semua, insya-Allah kita sedang bergerak ke dalam sekolah tanpa tunai. Jadi selepas ini dalam seminggu 2 ni kita akan beri taklimat tentang cashless school, di mana kita menggunakan kad saja untuk pelajar membeli di kantin dan koperasi. Tapi tak apa, itu nanti kita buat taklimat kemudian. Peraturan dan disiplin tak sama. Kita ada peraturan sekolah, kita ada peraturan asrama dan kita ada kod tarbiyah Samir. Jadi mohon semua pelajar dapat ikut peraturan dan saya yakin bila mereka sampai di sekolah dan asrama, kita akan nampak perubahan pada anak-anak ni sebab mereka lebih mudah dibentuk di asrama dan di sekolah. Di rumah memang banyak cabaran, banyak gangguan, banyak halangan, banyak gadget kat rumah. Jadi itu sebabnya mereka ni terganggu dan mereka agak susah nak kawal diri mereka sebab mereka memang suka kepada apa yang mengganggu tu. Dia suka pada komputer, dia suka pada handphone, dia suka pada laptop, kan, dia suka media sosial, dia suka televisyen. Jadi sebab itu agak susah membentuk mereka apabila di rumah terlalu banyak halangan, cabaran dan gangguan-gangguan itu. Jadi mudah-mudahan dengan kembalinya mereka semua ni ke sekolah, insya-Allah ke asrama, insya-Allah mereka akan dapat dibentuk semula mengikut acuan yang sepatutnya kerana tahun 2020 dan 2021 ni memang terganggu dan tersekat proses-proses kita mendidik, menasihat, mentarbiah dan memotivasikan mereka ni, insya-Allah. Tapi bukan salah mak ayah ataupun bukan salah guru-guru, tapi ini adalah keadaan seluruh dunia diserang dengan wabak COVID-19. Jadi mudah-mudahan keadaan akan jadi lebih baik. Jadi selamat kembali ke sekolah dan asrama kepada seluruh pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Jadi saya akhiri taklimat saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanpa menyia-nyiakan masa lagi, sudah pukul 10, saya buka kepada persoalan sekiranya ada daripada para ibu bapa. Silakan. Silakan, ada ke dalam kita punya ruangan chat tu? Untuk Ustaz, makluman yuran macam mana?
Yuran setakat ini kita tak kutip lah. Untuk yuran asrama ke, yuran asrama yang untuk saya jawab bahasa yuran asrama ni setakat ni kita tak kutip yuran asrama. Maknanya pelajar masuk, dia masuk seperti biasa saja. Yuran tu kalau hari tu bulan April, kalau mak ibu apa masih ingat, bulan April hari tu masa masuk asrama kan memang dah ramai yang buat pembayaran. Okay, tapi kalaunya ada nak bertanya dengan lebih lanjut, sila berhubung dengan warden tingkatan masing-masing. Kan ada setiap form ada warden tingkatan, lelaki dan perempuan. Jadi ibu apa boleh menghubungi warden form masing-masing untuk mengetahui status yuran. Tapi setakat ini kita memang tidak akan kutip yuran pada hari pendaftaran ini. Ya, ada soalan silakan. Yang yuran-yuran lain saya kira memang tidak ada jugalah, kita tak kutip lagi. Sehingga kita maklumkan nanti insyaAllah. Yang pentingnya proses pelajar kembali ke sekolah dan asrama tu berjalan lancar. Sekiranya ada apa-apa makluman kita akan maklumkan dari semasa ke semasa berkaitan yuran insyaAllah. Okey, itu saja saya tengok soalan dekat, ya silakan Puan Nur Azlia. Silakan. Tadi yang angkat tangan kan? Ada ke? Assalamualaikum. Ustaz, anak saya second dose pada 14 November. Macam mana Ustaz atau Ustazah? Second dose 14 November. Tingkatan berapa ni? Tingkatan berapa tu Encik Wan? Tingkatan 4 Tingkatan 3. Tingkatan 3 Ustazah. Mana dia dos 14 tapi dia akan masuk pada 14 tu. Tapi macam mana? Adakah bapa kena bagi surat ke atau maklumkan dulu tak boleh masuk ke? Ya, asrama ya? Dia pelajar asrama ni tak silap saya. Betul Cik Wan Okey. Ya, betul pelajar asrama. Okey, kumpul soalan dulu ya Ustaz. Kita kumpul dulu Okey, baik. Ada lagi daripada ibu apa, mungkin pelajar juga boleh tanya, tak ada masalah. Internet 5G. Internet tu taklah sampai 5G lagi, tapi kalau 700-800 megabyte tu memang laju lah, laju sangat lah. Mungkin lebih laju pada rumah Unify kat rumah kita. Kat rumah kita Unify mungkin yang biasa-biasa je kan. Dekat asrama dan sekolah ni Unify kita 700 megabyte per second Mbps. Okey, ada lagi soalan? Maknanya insya-Allah kot. InsyaAllah nanti rakaman kita punya taklimat ni kita akan upload ke YouTube dan kita akan bagi linknya kepada di grup Sami Hebat insya-Allah. Okey, Ustaz, ada lagi saya jawab. soalan? Okey, silakan Ustazah. Baik, bagi yang bertanya ya, Cik Wan anak akan ambil second dose pada 14 Okey, mungkin anak ni tingkatan 3 dan sepatutnya mendaftar masuk pada 14 hari bulan kemasukan untuk tingkatan 3 pada 14 hari bulan tu bersama-sama dengan tingkatan 1 dan 2 Jadi untuk anak-anak ni yang ambil vaksin pada 14 ni dibenarkan untuk mendaftar lewat sedikit ke asrama dibenarkan, tapi akan ikut prosedur yang sama seperti pelajar-pelajar yang lain maksudnya kena buat self saliva test kit jugalah nanti bila masuk mendaftar pada mungkin 15 ataupun 16 hari bulan tu. Boleh Cik Wan? Okey, baik. Maksudnya kena maklumkan pada pihak sekolah lah berkaitan menghantar lewat ke asrama. Okey, ada lagi ke? Kalau tak ada, kemasukan pelajar 7 hari bulan. Ustazah, surat kita tu belum ada jadual daftar ya? Yang masuk. Kita ada jadual yang kita dah bagi pada semua tingkatan dan kat situ ada makluman untuk pendaftaran asrama. Dah ada. Dah ada dah. Surat makluman tu kita dah hantar ke grup Sami Hebat. Betul Ustazah kan? Ada.
Surat tu dah lengkap dah bagi tahu bila tu. Sekiranya tuan-puan ada masalah untuk dapatkan surat tu, boleh berhubung dengan warden tingkatan. Nanti kita akan minta warden form untuk maklumkan. Kalau ada suratnya tak ada dekat sini. Okay, tak apa. Ada di dalam grup Sami Hebat. Mungkin dah ibu apa yang dalam grup Sami Hebat tu ataupun kita nanti kita akan letak semula surat tu. Okey, dom setakat ini dom yang sama. InsyaAllah. Dom yang asal lah. Surat tu semalam, tarikh semalam tu. Ya, semalam kita hantar. Check Okey. Surat tu kita hantar semalam. Jadi mungkin ada ibu apa yang boleh send semula surat tu ke dalam grup supaya ibu apa yang kemudian boleh tengok lah. Mungkin tak perasan atau sebagainya. Jadi boleh forward semula surat tu ke dalam grup. InsyaAllah. Ya, boleh pin kan. Okey, baik. Ada sikit lagi nak jawab ni. Ada yang bertanya kemasukan pelajar pada 7 tu sama ada pagi atau petang. Okey, seperti yang tingkatan 5 baru-baru ni kita mula mendaftar mulai pagi. Ya, jadual akan disusun daripada pagi ke tengah hari. InsyaAllah kita akan habis sebelum jam 1 ya. Tapi jika ada anak-anak yang ada masalah macam baru-baru ni ada masalah kenderaan dan sebagainya, sila maklumkan segeralah pada mana-mana warden yang anak-anak kenal ya. Ya kita maklumlah apa masalahnya kan. Ni kita tunggu-tunggu je, rupanya ada masalah kereta rosak dan sebagainya. Jadi maklumkan kepada warden yang bertugas. InsyaAllah semasa pendaftaran tingkatan 5 minggu lepas, alhamdulillah semua ada Pak Hadir kecuali ada 2 orang lah yang tak berapa sihat dan dia hadir maksudnya tak ada masalah bermula pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. Jadi kita jarakkan 1 jam antara satu kelas dengan satu kelas yang lain tu supaya tidak berlaku kesesakan dan ibu bapa tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pelajar membuat ujian COVID tu, insyaAllah. Okay, ada lagi ke? Sekolah dan semua dom telah disanitize. Sekolah kena pakai baju sekolah. Sekejap saya baca, banyak sangat ni. Okey, soalannya sekolah kena pakai baju sekolah ke? Sebab baju sekolah tak muat. Okey, soalan pertama. Ustaz, sekolah dan semua dom telah disanitize ke? Okey, soalan kedua. Soalan ketiga, surat kembali ke sekolah hanya ada maklumat penggiliran, jadual kemasukan ke asrama tiada. Kemudian nak tanya tentang grup WhatsApp parent asrama. Okey. Sekolah kena pakai baju sekolah ke sebab baju sekolah tak muat? Ustazah, sila Ustazah. Okey, tentang pakaian baju uniform sekolah ya, keutamaan adalah baju uniform sekolah. Ya, tapi sekiranya macam Tuan Pengetua kata tadi baju tu dah mengecil ke kan, maka bolehlah pakai mana-mana baju sekolah yang ada lencana sekolah. Baju t-shirt. T-shirt, sukan ke yang ada logo SAME lah ya, yang ada logo SAME. Ataupun baju asrama ke, ada uniform asrama kan? Ada. Kalau murid asrama pergi sekolah tu, bolehlah pakai baju asrama tu kalau baju sekolah tak muat dah. Ya. Okey, soalan yang kedua tu, sekolah dan dorm telah disanitize ya. Semua dorm dan juga sekolah telah disanitasi. Malah proses penyakuman tu dibuat sebelum pelajar-pelajar meninggalkan bilik darjah setiap hari. Itu untuk bilik darjah lah. Untuk dorm, dicadangkan sekerap mungkin 3 kali seminggu. Pihak pengurusan asrama akan sanitize dorm dan juga dewan makan 3 kali seminggu. Okey, Puan Dalilah Puan Dalilah Abdullah, surat kembali ke sekolah ada maklumat penggiliran ke sekolah, ya betul. Tapi ada disertakan satu jadual
jadual kumpulan penggiliran hadir ke sekolah dengan catatan di situ kemasukan pendaftaran anak-anak tingkatan 3, tingkatan 4 serta tingkatan 1 dan 2. Okey, kalau puan perasan kalau buka balik jadual kumpulan penggiliran tu memang ada di ruangan catatan Situ dimasukkan maklumat tentang pendaftaran anak-anak. Okey, lagi? Kemudian nak tanya tentang grup WhatsApp parent asrama. Tak ada Setakat ini kita gunakan grup Samir Hebat tu lah untuk memusatkan semua di sana, sebab kita pun tak nak wujudkan terlalu banyak grup, sebab ada grup kelas, ada grup Samir Hebat kan, ada grup-grup yang lain. Jadi semua maklumat dalam satu saja, itu Samir Hebat Form 1 sampai Form 5. Okey, kemudian soalan seterusnya, adakah perlu pakai mask di dalam dorm? Perlulah, kalau jawapan saya memang kena pakai. Okey. Untuk keselamatan kenalah pakai mask tu dalam dorm Tapi berpada-padalah, kalau nak tidur tak payahlah pakai. Okey, nak pergi dorm makan pakai, nak pergi surau pakai mask, nak pergi ke sekolah pakai mask, dalam kawasan asrama pun sebenarnya kena pakai. Okey, dalam dorm tu pakai bila kita dalam keadaan yang biasa. Okey, tapi kalau nak tidur, nak makan tak perlu pakai. Macam di kelas jugalah, di luar jugalah, nak pergi kedai makan, bila nak makan tak pakai, tapi masa nak pergi masuk kedai makan tu kena pakai. Okey. Kemudian bolehkah saya bertanya, sewaktu kumpulan B ke sekolah, pelajar kumpulan A di rumah, belajar bagaimana minggu itu? Silakan. Okey. Baik, untuk pembelajaran bergilir ni bersemuka di sekolah tu, maksudnya guru-guru dah berada di sekolah bersama dengan murid-murid, tapi sebahagian daripada murid sahaja. Maka murid yang selebihnya itu akan melakukan pembelajaran kendiri dengan bekalan bahan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru lebih awal. Murid-murid menyiapkan tugasan lah, maksudnya murid-murid menyiapkan tugasan ataupun projek yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Sepanjang minggu tu dah ada punya jadualnya, maknanya guru akan menyediakan tugasan yang bersesuaian untuk diberikan kepada anak murid sepanjang minggu dia tidak bersemuka di sekolah. Okey, kemudian bolehkah saya bertanya, adakah pelajar asrama kena pakai baju sekolah ketika PDPR? Okey, saya jawab Ustaz. Ya, sila Ustazah. Okey. Jadi untuk pada minggu giliran pelajar asrama ber-PDPR, iaitu kumpulan B ni PDPR, dia akan berada di premis ataupun bukan di bangunan sekolah lah yang akan ada guru mengajar berdepan Jadi murid-murid ni dibenarkanlah memakai pakaian yang ada logo sekolah lah. Itu yang utamanya lah. Yang utamanya pakaian t-shirt yang ada logo sekolah. Mohon sangat-sangatlah yang pakaian yang sama ni kita ada untuk sukan, untuk asrama, gunakan yang tu dulu. Tak perlulah pakai pakaian sekolah, tapi bila giliran datang ke hadir ke sekolah tu, pakailah pakaian sekolah lengkap. Okey, ini ada soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi pelajar plasma, bolehkah dibenarkan bawa handphone untuk call transport Grab? Memang ada masalah transport, tak ada van. Silakan Ustazah atau Ustazah. Ustaz jawab Ustaz. Ustaz jawab. Okey, untuk handphone ni sebenarnya kalau perlu sangat bawa atas sebab yang memang perlulah untuk keselamatan, untuk pergi balik dan sebagainya, dia kena maklumkan kepada penolong kanan haiwan murid. Mungkin perlu buat surat rasmi dan perlu ada perbincangan lah bagaimana status penggunaan, perlu disimpan kat bilik disiplin dulu ke sepanjang PDPC tu. Kemudian dah balik baru kita benarkan dia pegang lah. Masa dia datang dan waktu PDPC tu, dia tidak boleh pegang handphone tu. Jadi apa-apa pun mohon tuan dapat berhubung dengan PKHAM
untuk berbincang lanjut sekiranya perlu sangat untuk bawa handphone atas sebab untuk dapatkan Grab car untuk untuk transportation dan sebagainya lah. Maknanya ibu bapa tak boleh hantar dan ambil. Jadi anak-anak perlu tempah Grab car untuk pergi sekolah dan balik sekolah. Okey. Kemudian ada tambahan kemudahan tak seperti kipas untuk mengelakkan kepanasan dalam kelas? Ini pun ada jawapannya. Silakan Ustazah. Kemudahan tambahan kipas. Okey, untuk makluman semua lah ya, memang ada dalam perancangan ya. Kita nak menambah bilangan kipas dan juga kipas di bangunan sekolah dan juga asrama, insya-Allah. Tapi bukan dalam masa yang terdekat ni lah ya, bukan dalam masa yang terdekat ni, sebab kita perlukan perancangan yang lebih kemas lagi. Sebab bukan satu bilik darjah yang kita nak tambah tu, ataupun bukan satu dorm saja yang nak kita tambah kipas kan. Kalau satu dorm saja tambah kipas tak ada masalah, tapi bila kita dah congak-congak dah panggil kontraktor JKR ya, makan puluh-ribu jugalah ya, makan puluh-ribu juga nak menambah bilangan kipas tu. Jadi insya-Allah ya, kita dalam usaha lah sebenarnya, bukan kita tak pernah faham masalah anak-anak ni ya. InsyaAllah kita akan usahakan untuk kalau tidaklah pada sesi sekolah hari sampai hujung tahun ni, insyaAllah tahun depan ya, insyaAllah kita akan tambah. Okey, terima kasih pada Ustazah. Dan tu ada orang ada tulis kat bawah tu, boleh juga order tempah Grab guna handphone cikgu, boleh, tak ada masalah. Sekiranya memang tak bawa handphone kan, tak ada masalah. Tapi apa-apa pun macam saya sebut tadi, apa-apa pun perlu berurusan secara rasmi. Sebab pada asasnya handphone memang tak boleh bawa. Tapi kalau perlu sangat, perlu memohon secara rasmi kepada pihak sekolah dan perlu menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Itu jawapan ringkas saya. Boleh berhubung dengan pengetua ataupun penolong kanan HAM berkenaan dengan isu handphone yang terpaksa juga bawa, dan sudah pastilah ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Okey, sila Puan Maliana. Nak tanya soalan ke? Tak ada. Ada ke Puan? Okey, tak ada. Okey, saya rasa itu saja kot untuk setakat ini. Sekiranya ada apa masalah boleh berhubung juga, boleh adakah PJPK memang ada kan Ustazah kan? Ustazah Noraini ke? Ya ada. PJPK ada, tak ada masalah. Ada seperti biasa. Tapi semuanya kena ikut SOP sekarang ni. Okey. Okey, saya rasa insya-Allah sekiranya tak ada apa-apa lagi, boleh menulis di grup Samir Hebat dan juga ataupun boleh WhatsApp kepada warden dan juga kepada guru-guru yang tuan-puan kenal untuk disampaikan pada pihak sekolah. InsyaAllah kita doakan supaya proses kemasukan semula anak-anak kita ke sekolah dan asrama ni dapat berjalan lancar, insyaAllah dijauhkan daripada sebarang jangkitan. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk memvaksinkan murid-murid pelajar kita ni insya-Allah akan dapat memberikan perlindungan kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada semua pentadbir, semua guru, semua warden dan semua ibu bapa, termasuk pelajar yang hadir. Insya-Allah kita jumpa nanti semasa hari pendaftaran. Dan kita akan bagi taklimat juga nanti pada semua berkaitan dengan sekolah tanpa tunai, supaya semua dapat maklumlah apa yang kita akan buat yang terbarulah untuk memudahkan ibu bapa supaya tidak memberi wang yang terlalu banyak nanti pada anak-anak, sebab selepas ini pembelian di kantin dan koperasi akan menggunakan kad tunai ataupun dipanggil sebagai kad tunai lah, kad tunai macam kad touch and go lah kiranya, yang awal hari tu bagi gambar semua kan, dah siap dah kadnya. Jadi kita akan taklimatkan nanti dan mudah-mudahan
semuanya dapat kembalilah sihat dan dapat kembali semula. InsyaAllah. Terima kasih. Kita sudahi taklimat kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa sabbil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.